Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sebelum ini melaporkan indeks harga pengguna IHP yang mengukur inflasi utama mencatatkan peningkatan 3.3% kepada 124 pada November 2021 daripada 120 setahun lalu, mencatatkan kenaikan untuk tempoh 9 bulan berturut-turut. Indeks harga pengeluar IHPR pengukur kadar inflasi di peringkat pengeluar pada bulan yang sama turut meningkat 12.6%, terutama didorong oleh lonjakan kos bahan mentah. Peningkatan kadar inflasi di Malaysia yang bermula sejak tahun lalu adalah membimbangkan, namun ia fenomena global yang turut dialami kebanyakan negara lain di seluruh dunia. Fenomena ini berlaku apabila ekonomi mula beroperasi selepas ditutup akibat pandemik COVID-19 yang melanda hampir 2 tahun. Beliau menjelaskan dan keadaan itu melihat kepada permintaan yang meningkat secara mendadak apabila ekonomi dibuka semula adalah punca utama kepada kenaikan kadar inflasi ini. Dan seperti perkara asas ekonomi, apabila permintaan melebihi bekalan, maka titik tengah ataupun equilibrium akan beralih ke atas menandakan kenaikan harga barangan itu. Selain itu, rantaian nilai seperti logistik dan juga pengangkutan di samping bekalan bahan mentah dan komponen asas juga akan turut terganggu. Dan selain itu, kenaikan harga minyak mentah global juga adalah tindak balas segera kepada pemulihan ekonomi yang pastinya meningkatkan kos pengangkutan. Bagi membincangkan lanjut, saya nak bersama dengan Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Pertama sekali, melihat kepada kedudukan inflasi ini bukan masalah yang dihadapi oleh Malaysia sahaja. Seluruh dunia juga menghadapi masalah yang sama. Di negara maju seperti Amerika Syarikat, 7% kenaikan inflasi mereka. Bagaimana untuk kita melihat semua perkara ini, adakah bersifat sementara ataupun ini adalah akan menyaksikan penurunan selepas ini? Okey, kalau kita nak bercakap tentang indeks itu sendiri, berkemungkinan akan berlakulah apa yang dikatakan normalization. Kerana apabila kita mengira indeks tersebut, kebiasaannya kita akan mengira apa yang dikatakan tahun ke tahun ataupun year on year. Kalau tahun lalu kita berhadapan dengan kenaikan inflasi dengan base ataupun base yang tinggi, maka tahun ini mungkin berlaku sedikit orang kata tu normalization dari sudut perubahan tahun ke tahun. Tapi hakikatnya dari segi level ataupun dari segi indeks itu sendiri, saya kira memang masih lagi tinggilah. Ini bermaksud kos tarikh hidup memang meningkat, dan ini disebabkan seperti disebut oleh Najib tadi, disumbang oleh pelbagai faktor seperti gangguan terhadap rantai perniagaan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita perlu melihat perkara ini, saya kira ini satu perkara yang normal, terutamanya apabila berlaku pemulihan ekonomi, terutamanya dalam konteks masa kita berhadapan dengan pembukaan ekonomi yang saya kira masih lagi berlangsung dalam keadaan yang baik, dan sudah tentu akan berlaku situasi ketidakseimbangan dalam sudut permintaan dan penawaran. Dan ini juga menyumbanglah kepada peningkatan kepada harga barang dan sebagainya. Cuma kita risau sama ada perkara ini akan berkekalan atau sebaliknya lah. Doktor, kalau kita melihat antara faktor-faktor lain seperti harga minyak mentah dan juga harga minyak sawit juga tinggi, ini sekaligus juga menyumbang kepada kenaikan inflasi kita. Bagaimana untuk kita melihat bahawa kedua-dua faktor seperti ini dan faktor-faktor lain akan terus menjadi pemacu utama mungkin kepada inflasi kita, dan apa yang kita perlu perhatikan untuk beberapa bulan mendatang ini untuk tahun 2022? Okey. Satu sudut pandang yang perlu kita amati juga, selain kita fokuskan kenaikan harga barang, sebenarnya kenaikan inflasi juga melambangkan pemulihan ekonomi itu sedang berlangsung. Dan apabila berlaku pemulihan ekonomi, ini bermaksud terdapatnya peluang-peluang pekerjaan yang banyak, dan apabila terdapat banyaknya peluang-peluang pekerjaan, maksudnya dari sudut income ataupun dari sudut pendapatan juga dijangka akan lebih baik lagi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat naratif di Amerika Syarikat, terutamanya dari sudut dasar monetary, mereka sedang berbincang untuk menaikkan kadar faedah. Ini sebenarnya satu signal bahawa ekonomi mereka ini sedang mengalami satu pemulihan ekonomi yang baiklah, yang mana dasar monetary atau dasar kewangan yang sebelum ini begitu apa yang dikatakan begitu akomodatif, terpaksa dilaraskan semula supaya ianya selaras dengan situasi ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi sebenarnya kita sedang melihat suatu proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, dan dia punya apa dikatakan side effectnya seperti kenaikan inflasi merupakan salah satu simptomnya. Jadi kita perlu cakna tentang situasi ini.
Doktor, bagaimana untuk melihat kita menjangkakan bahawa BNM mungkin kebanyakan analis dan penganalisis juga menjangkakan Bank Negara Malaysia akan menaikkan kadar dasar semalaman ataupun kadar faedah ini menjelang akhir tahun sebanyak sekali. Bergantung kepada apa yang diputuskan di peringkat Amerika Syarikat sebagai contoh untuk mengawal inflasi. Namun ada juga yang melihat bahawa kemungkinan BNM menaikkan lebih dari sekali kadar faedah untuk tahun ini. Adakah ini ada possibility kemungkinannya? Kemungkinannya tu memang ada kerana kalau kita melihat dari segi konteks kadar faedah benar ataupun real rate of interest, ya, maksudnya kadar faedah yang telah diambil kira dengan faktor inflasi berada dalam keadaan yang sangat rendah. Contoh kalau kita lihat ni OPR kita 1.75, tetapi kalau kita lihat inflasi kita setakat bulan November adalah 3.3%. Justru kita mengalami kadar faedah benar yang negatif. Jadi maksudnya risiko untuk berlaku apa yang dikatakan pengambilan risiko yang berlebihan tu sememangnya ada. Kerana kalau perkara ni tidak dikawal akan memberi kesan kepada aktiviti spekulasi dalam pasaran hartanah, aktiviti spekulasi dalam pasaran saham dan ataupun mungkin nak melabur dalam cryptocurrency secara berlebihan disebabkan oleh kadar faedah benar yang rendah ini. Jadi perkara ini perlu dibendung dan antara caranya adalah untuk menaikkan kadar faedah itu sendiri. Tapi sekarang ni kita berbincang tentang kuantum dan berapa kali dia akan naik. Itu amat bergantung kepada kedudukan ataupun proses pemulihan ekonomi yang kita sedang nikmati sekarang ini. Doktor, terakhir sekali, apa jangkaan doktor dan juga Bank Islam sendiri untuk kenaikan kadar inflasi ini setidaknya hingga hujung tahun ini? Apa angka yang boleh kita jangkakan? Okey, kami melihat kadar inflasi berlega sekitar 2.3% pada tahun ini berbanding 2.5% pada tahun lalu lah. Itu bermaksud berlaku sedikit orang kata normalization. Namun walaupun kita menganggarkan inflasi yang rendah, tapi kadar ataupun tahap harga tu levelnya tu masih lagi tinggi. Jadi perlu dasar yang lain pula untuk membantu untuk mengurangkan kesan inflasi kepada rakyat Malaysia.